Tajuk: Lukisan Buat Ayah. Penulis: Nur Fazrina binti Muhammad Fazil. Lautan yang luas dipandang Halimah. Bunyi desiran ombak yang datang tidak berhenti menenangkan hatinya. Dia yang sedang melabuhkan duduknya di bawah pokok yang redup itu kelihatan tenang. Halimah tersenyum kecil melihat lautan itu. Dia terkenang cerita ibu dan arwah ayahnya, di mana lautan inilah yang menjadi saksi pertemuan mereka buat kali pertama. Hasil perkahwinan mereka dikurniakan dengan dua cahaya mata, iaitu Halimah dan adiknya, Hajar. Halimah seorang gadis desa yang berusia 21 tahun. Dengan rupanya yang jelita serta rambut ikal mayang, boleh menawan hati mana-mana lelaki yang melihatnya. Lautan yang sedang ditenung itu ingatkan dia tentang ayahnya yang suka menjala di pesisiran pantai apabila tiba musim tengkujuh. Musim inilah yang ditunggu Halimah, kerana ayahnya tidak boleh turun ke laut. Walaupun hasilnya tidak lumayan, akan tetapi bagi Halimah, masa ini dapat diluangkan bersama ayahnya dengan membantu menarik jala. Tapi sayang, lautan yang menjadi punca pendapatan keluarganya telah meragut nyawa ayahnya 3 tahun lalu. Sampainya dinaiki ayahnya bersama kawan-kawannya karam dan melemaskan mereka di tengah lautan persada itu. Wahai ayah, Halimah rindu. Air matanya mula turun. Raut muka ayahnya terbayang-bayang oleh Halimah. Lantas Halimah terkenang kata-kata ayahnya pada malam sebelum ayahnya meninggalkan keluarga. Halimah, aku mahu engkau dan Hajar turutkan permintaanku. Kau berdua mesti menjadi doktor, ujar ayah. Halimah diam membisu mendengar permintaan itu. Sudah berbuih mulutnya berkatakan tidak kepada ayahnya. Ayahnya menyambung, aku mahu lihat kamu berdua menolong dan merawat orang yang sakit. Aku mahu kau berbakti pada masyarakat. Lantas Halimah bersuara, tapi ayah, Halimah mahu menjadi pelukis. Ayah tahu itu cita-cita Halimah sejak kecil kan? Ayahnya melepaskan lelah sambil berkata, kamu berdua pandai, jadi aku tidak mahu ianya menjadi sia-sia dan aku tidak mahu engkau susah seperti aku. Baginya, keputusan SPM Halimah yang memperoleh kesemua subjek A melayakkan dia untuk menyambung pengajian dalam bidang perubatan. Lagi sekali, Halimah cuba untuk menegaskan pendiriannya. Halimah tahu sudah berulang kali ayah mengatakan pelukis tiada masa hadapan dan hanya membuang masa. Tetapi Halimah janji, suatu hari nanti Halimah akan buktikan pada ayah. Sejurus mendengar kata-kata itu, ayahnya masuk ke bilik tidur. Dia kelihatan hampa. Halimah tahu ayahnya berkecil hati, tetapi dia tidak tahan apabila impiannya asyik ditepis. Apatah lagi dia tahu semua ini di luar kemampuan keluarganya. Aduh, sakitnya. Amunan Halimah terhenti kerana gigitan semut api di kakinya. Kesakitannya itu membuatkan Halimah berhenti mengelamun. Kotak di atas almari yang berhabuk diambil Halimah pada petang selepas dia pulang daripada kerja. Dia yang bekerja sebagai penyambut tetamu di resort hujung kampung itu langsung tidak berasa penat. Malahan, dari petang semalam, dia sangat-sangat tidak sabar untuk memulakan hobinya semula. Kotak itu dibuka dengan perlahan. Dia mengeluarkan satu persatu kanvas, alatan melukis, palet dan cat-cat lukisan. Ada separuh yang kelihatan masih baru dan ada yang lama. Dia membelik peralatan tersebut dengan teliti. Peralatan ini semua dihadiahkan oleh sahabat ayahnya di bandar, Engku Farid, yang merupakan seorang pengumpul lukisan dan pemilik galeri. Engku Farid merupakan sahabat ayahnya sejak di bangku sekolah. Bakat Halimah disedari Engku Farid sejak Halimah di sekolah rendah lagi. Setiap tahun, Engku Farid akan menghadiahkan Halimah peralatan untuk dia melukis. Namun, selepas 6 tahun Engku Farid dan keluarganya berpindah ke London, mereka tidak dapat lagi berhubung kerana hilang maklumat masing-masing. Tanpa membuang masa,
Halimah terus mencarit beberapa warna di atas palet dan diletakkan di atas meja. Disebabkan biliknya agak kecil, jadi dia menggunakan sudut di ruang tamu sebagai sudut untuk dia melukis sejak dari dulu lagi. Meja yang berada di sudut itu diletakkan beras lukisan, cat dan palet. Meja itu digunakan Halimah untuk menggapai peralatan untuk dia melukis. Keasyikan Halimah yang sedang meluangkan masa dengan hobinya itu ditegur ibunya. "Ma, mengapa tidak tidur lagi? Sudah hampir pukul 11 malam." Sejak kematian ayahnya, Ibu Halimah lebih tunjuk kasih sayangnya kepada anak-anak. Baginya, cukuplah suaminya sahaja yang pergi. Dia tidak mahu perkara yang sama terjadi kepada anaknya. Halimah menjawab, Ibu, Ma tak perasan sudah hampir pukul 11. Ma bersihkan diri dulu ya, Ibu," sambil mengemas peralatan lukisannya. Pada keesokan paginya, Halimah terpandang satu tumpukan kelabu di atas alas meja di ruang melukisnya. Dia yang masih mamai dari tidurnya mengomel sendiri. Kenapa alas ini kotor? Dari mana pula datang tumpuk ini?" Lantas, Halimah terus pergi ke bilik air untuk membersihkan alas meja itu. Halimah mengambil berus sabut dan air sabun lalu memulakan kerja menyental. Sakit hati Halimah melihat tumpuk kelabu yang terlekat pada kain alas meja itu semakin terang. Ini kali ketiga dia menyental alas meja itu. Pada pandangan matanya, tumpuk itu semakin besar. Entah dari mana datangnya, dia pun tidak tahu. Tapi tumpuk itu menyakitkan mata dan hati. Boleh sahaja dia meletakkan pasu bunga hiasan untuk menutup tumpuk itu daripada pandangan. Orang asing mungkin tertipu, tetapi Halimah tidak akan berupaya membohongi dirinya sendiri. Selepas selesai menyental, Halimah menidai alas meja itu untuk dikeringkan. Lama alas meja itu ditenung. Tiba-tiba, dia teringat tumpuk itu mungkin datang dari keasyikannya melukis malam tadi. Halimah yakin tumpuk itu datang daripada cat arkalik yang digunakan untuk kanvasnya dan cat itu tidak mudah luntur. Patutlah tumpuk ini tidak mahu hilang. Cuai betul aku ni, sambil menepuk dahinya. Dek kerana sakit mata dan hati melihat tumpukan itu, Halimah berhasrat untuk membeli alas meja yang baru. "Inilah lukisan-lukisan yang pernah aku lukis. Cantik tak?" ujar Halimah kepada Kadir. Dia menunjukkan lukisannya kepada Kadir seusai makan tengah hari bersama ibu dan adiknya. Kadir teman rapatnya sejak dari kecil. Apa yang dilakukan Halimah sangat disokong oleh Kadir sejak dari dulu lagi. Dia diajak oleh Halimah tengah hari tadi untuk menemaninya ke pekan mencari alas meja baru. Dan semasa menghantar Halimah pulang, ibu Halimah menyapa dan dia diajak untuk makan tengah hari bersama. "Kadir, cantik tak? Kenapa kau diam?" Muka Halimah cemberut bila melihat Kadir hanya sekadar mendiamkan diri apabila melihat lukisan yang ditunjuknya. Kadir tersentak. "Maaf, aku terkesima melihat lukisan kau ni. Masih power ya skill tangan kau tu." Bagi Kadir, lukisan Halimah terlalu sempurna. Dia tidak tahu selok-belok seni, tapi lukisan Halimah sangatlah menakjubkan. "Aku mahu jadi pelukis, Kadir. Aku tekad. Aku tidak mahu jadi doktor. Aku sayangkan ayahku, tetapi hati ini membuat-buat mahu mencapai impian dan cita-cita aku. Kali ini, keputusan aku tak salah kan, Kadir?" Halimah bersuara. "Ma, dari dulu, dari sekolah lagi, kau mahukan semua ini. Kejar dan gapai sahaja, Ma. Aku sokong kau," ujar Kadir. Halimah tersenyum. Kadir memang betul sahabatnya. Halimah menoleh ke sudut melukisnya itu dan dia tersenyum melihat meja di sudut ruang itu kelihatan baru dengan alas yang dibelinya. Baginya, alas meja baru itu membantu menaikkan semangat melukisnya. Semangat Halimah terus berkobar-kobar. "Halimah, turun ambil teh ni. Hidangkan dekat Kadir," ibunya teriak dari dapur. Halimah terus laju berjalan dan terus ke dapur. Kadir yang nampak peluang itu lalu mengeluarkan telefon bimbitnya dan menangkap gambar semua lukisan Halimah.
Aku akan tolong kau capai impian kau, Mah. Dia berniat untuk memuat naik dan menyebarkan lukisan-lukisan ini di sosial medianya. Kadir mahu orang luar nampak bakat Halimah. Pagi Ahad, Halimah dikejutkan dengan panggilan daripada Engku Farid. Dia diberitahu tentang lukisannya yang tersebar melalui akaun media sosial Kadir. Engku Farid mendapatkan nombor telefon Halimah daripada Kadir. Dia seakan-akan mengecam ciri-ciri yang ada pada lukisan itu. Dan kebetulan sekali pemilik lukisan yang tersebar ini adalah milik Halimah. Ramai sungguh yang memuji lukisan awak ini, Halimah. Benar-benar sempurna, seperti pelukis profesional. Halimah gembira mendengar kata-kata Engku Farid. Halimah diberitahu bahawa dia akan dijadikan pelukis junior di galeri Engku Farid dan akan dijemput dalam masa terdekat. Engku Farid menceritakan yang dia sudah hampir 2 tahun pulang ke Malaysia kerana tidak dapat menyesuaikan diri di negara orang dan baru sahaja mengetahui kabar tentang ayah Halimah tetapi tidak tahu bagaimana hendak menghubunginya. Halimah yakin peluang ini boleh digunakan untuk menjadi seorang pelukis seperti yang diidam-idamkan. Halimah lantas mengambil telefon bimbitnya dan terus menghubungi Kadir. Laju betul kau buat kerja ya. Entah bila masa kau sebarkan, aku pun tidak sedar, ujar Halimah. Kadir tersenyum mendengar suara Halimah yang kelihatan gembira. Aku gembira untuk kau, Mah. Moga kau berjaya menjadi pelukis terkenal. Halimah sangat berterima kasih atas apa yang dilakukan Kadir. Tanpa pertolongan Kadir, mungkin dia tidak dapat peluang keemasan ini. Setelah 2 bulan menjadi pelukis junior, Halimah berjaya menjadi pelukis yang dikenali di tanah air. 2 bulan itu sebenarnya adalah masa yang sangat singkat. Tetapi, berkat daripada lukisannya yang tersebar sebelum ini menjadi bualan dan tempuhan hangat orang seni. Halimah sangat berterima kasih kepada Engku Farid yang membantu merealisasikan impiannya dan berterima kasih kepada Kadir kerana menjadi titik permulaan kejayaan Halimah. Halimah berasa tidak menyesal kerana tidak menuruti kehendak ayahnya. Malah, dia yakin ayahnya akan bangga dengan impiannya untuk menjadi seorang pelukis. Titik peluh Halimah ini menjadi kebanggaan ibunya dan dia berjanji kepada ayahnya walaupun bukan dia yang menjadi doktor, dia masih akan tunaikan permintaan ayahnya itu dengan menghantar adiknya ke pengajian luar negara dalam bidang perubatan. Halimah tenung lama lukisannya di dinding galeri itu sambil mengenang kembali bagaimana permulaan kejayaannya. Dia menyeka air matanya. Oh ayah, lukisan ini buatmu. Sungguh, Halimah betul tidak sangka impian dan cita-citanya berjaya dicapai. Dia bangga dengan dirinya. Tamat.